Right, kat situ pun dah nampak beberapa animasi ya. Kalau kita perasan, the text moving up to the upper left of the screen. Ya, lepas tu gambar saya jatuh, ada bunyi sekali kan, ada effect kat itu, ada sound effect saya. And then also the sound effect, ada sound lah bila teks tu jatuh semua Okay, so tu antara animasi-animasi yang boleh dihasilkan dalam Keynote. Okay, so sebelum kita pergi kepada hands-on practice, so saya nak tunjukkan dulu sampel EPUB saya yang dah saya bangunkan. Okay, untuk pengetahuan para peserta ya, sebelum ni ada yang tanya kan, ada tak sampel untuk sekolah menengah ataupun high ed Sebab sebelum ni saya percaya kebanyakan sampel yang anda dah lihat adalah sampel yang sesuai untuk peringkat sekolah rendah lah. Okay, so sampel saya pada hari ni adalah sebahagian daripada sebuah novel yang telah saya tulis lah, tulis sendiri ni. So saya suka menulis tapi tak adalah pandai sangat, jadi untuk sampel ni saya gunakan sampel saya sendiri tapi just one chapter of my novel sebab novel panjang kan, so perbandingan kita ni macam kira short story kan, so saya ambil satu chapter saja dan saya convertkan kepada EPUB lah. So jom kita tengok. Okay, so novel ni bertajuk, boleh nampak kat skrin? Alright. So novel ni bertajuk Kasih Abadi. So bab yang saya pilih adalah bab 3. Okay. Jadi saya tak pastilah nak tunggu you all baca sampai habis ke macam mana lagi kan. Baca buku ni je pun habis kat setengah jam kan. So saya cuba skip-skip juga. Nanti mungkin kita boleh share di website ke kalau kata nak baca kemudian ke apa. So basically dalam page yang pertama ni saya cuma menggunakan teks. So kalau tengok perbezaan ya, teks yang dan untuk peringkat tinggi sikit ni kita tak ada teks besar-besar sangat, tak adalah satu sentence, satu muka surat kan. So boleh letak lebih daripada tu, macam kita baca novel lah, cuma kita support dengan gambar ke apa. Kalau dalam konten saya ni, this particular page ada gambar je lah, saya letak gambar je. Okay, so for this particular page, the content tu saya convertkan kepada video dan animasi. So mari kita tengok dan juga ada sound sekali lah. Okay, so sampai sini je page ni. Alright, dalam page ni saya cuma letakkan teks dan juga gambar. Bukan gambar lah, actually grafik lah yang dilukis kembali. Yang ni saya gunakan kaedah tracing lah. Okay, and then dan sedikit sound effect lah. Okay, so kita tak dengar masa music main tu kalau saya cakap. So dalam page ni saya letakkan sedikit sound, music lah, background music sikit yang buat ala-ala Turki punya music lah. So nak bagi feel lah sebab kita tengok lokal, terbayangkan Turki kan. Okay, so next page. Okay, this page saya letakkan sedikit teks kat atas tu and then the rest tu is actually dialogue ya. So dialogue ni saya letakkan dalam bentuk animasi juga. Supaya ada kita boleh bayangkan lah ada interaction tu
Okay, so dalam ni kalau kita tengok tak ada dibacakan dialog tu, pembaca boleh baca sendiri, tapi kita macam saya letakkan sedikit background music background music yang macam bunyi macam nanti-nanti sikit sebab ni kisah pasal budak-budak ni bersembang kan. Okay, so ni salah satu cara jugalah. Okay, so in this page ada teks sikit kat atas tu, and then just sedikit grafik animasi lah, not so much an animation, it's just a change of some pictures. Okay, so the next page, page ni pun adalah page yang ada teks saja dan cuma ditemani dengan gambar je lah ataupun lukisan saya. Okay, lukisan ni pun saya tak pandai melukis, jadi ni saya guna kaedah tracing juga lah. Sekejap lagi kita akan buat latihan yang macam mana nak buat tracing dan sesuaikan tracing tu dengan kita punya own cerita. So dalam page yang ni juga sedikit teks di bawah dan gambar menunjukkan sebab dalam cerita ni, page ni dia berkata, dia ceritakan pasal dia terpegun melihat keadaan rumah agam itu. Dia orang susah kan, first time dia tengok rumah besar ni. So saya letakkan sedikit muzik yang bersesuaian dengan kira ya, macam bunyi wow, kagumnya tengok kan. So it supports the picture dan juga cerita kat bawah tu. Right. So in this page sama juga gambar dan juga teks saja. So tak semestinya kita gunakan animasi pada setiap page ikut kesesuaian. Okay, dalam page yang ni ada dialog dan juga voice over ataupun suara yang membacakan dialog tu. Jadi dan animasi dialog ni, orang-orang karakter ni bercakap. So kita tengok ya. Puan Aileen, inilah Zaliha yang Mak Isah ceritakan tu. Dia memang pernah bekerja di kedai makan sebagai tukang masak. Mak Isah pun dah cuba masakan Zaliha. Dijamin memang pandai masak. Yang mana dia belum pandai masak, Mak Isah boleh beri tunjuk ajar. I dah dengar kisah you dari Mak Isah, and I'm sure you pun dah tahu apa yang patut dan tak patut dibuat sepanjang berada di sini. I percaya pada Mak Isah. So you boleh mula bekerja mulai dengan lunch hari ini. Tapi untuk tempoh percubaan selama sebulan sebagai permulaan. Lepas tu baru I tentukan sama ada nak teruskan atau tidak. You faham kan? Faham Puan. InsyaAllah saya akan cuba yang terbaik. Okay, so itu untuk page ni. So kita ada lagi lebih kurang 2 page lagi ya. Dalam page yang ni saya cuma menggunakan animated GIF which we will do together, we will learn together dengan Ustaz Syakir insyaAllah besok, bukan besok, minggu depan Ustaz. Minggu depan, Sabtu depan. So jangan miss workshop minggu depan interesting ni buat animated GIF. So dalam page ni just an animated GIF to support the text Okay, dan last kali ni pun sama juga. It's just an animated GIF
to support the text. Text kat sini bercerita yang Leha ni dah start masak first time untuk keluarga Puan Aileen ya. So saya letakkan gambar makanan lah, nampak. Right? Okay, so kalau anda perasan ya, bila macam saya gunakan dialog dan juga transition animasi daripada satu yang ada page yang ada teks ke page yang lain ya. Kalau kita animatekan page tu, make sure ada masa yang mencukupi untuk pembaca membaca teks kita macam yang ni tadi ya. Sementara ada part yang bukan dialog ya. So kita display teks, bagi masa sikit untuk pembaca baca. Jangan bagi cepat sangat dia punya transition ya. Okay, so yang tu kita akan tengok sekejap lagi. Baik, so we'll go to our keynote lah. Alright, semua dah download ya. Saya harap semua dah download the workbook. Ada yang confused dan kata app apa tu workbook tu. It's not an application. Workbook ni kira it's just a exercise file lah. File keynote yang saya namakan workbook lah. Okay, untuk para peserta menggunakannya semasa workshop ni bersama-sama. Jadi kita boleh buat sama-sama. Jadi tak perlu ada certain things yang kita tak perlu buat daripada scratch ya, sebab dah tahu kan. Jadi kita gunakan workbook yang dah ada elemen-elemen tu. Alright, so untuk kita punya sesi hari ni, saya akan cover 4 perkara utama ni ya. Getting to know Keynote bagi siapa-siapa yang baru dengan Keynote belum mengenali Keynote. Okay, and then drawing in Keynote, using shapes in Keynote. Nampak tak dalam, saya rasa dekat screen ni tak bergerak Ustaz, screen Ustaz nampak tak Ustaz? Nampak tulis sample EPUB. Tak bergerak saya dekat ni dah masuk ke page agenda dah ni. Oh, agenda tak keluar lagi. Okay. Agenda ada dah. Okey. Oh, okey, saya buat macam ni je lah, tak payah apa ni? Payah play payah. slide. Play slide. Okay, so harap nampak lah. Kecil sikit lah macam ni. Okay, so ada 4 agenda utama yang saya akan cover petang ni ya. Kita akan go through first kali getting to know Keynote. Kepada yang belum pernah menggunakan Keynote ataupun baru first time ataupun mungkin sebelum ni buka-buka macam tu je tapi tak berapa guna sangat kan. So kita akan lihat bersama-sama. Okay, kalau tengok dekat slide tu, ini adalah interface dalam Keynote bila kita masuk, kita pilih Keynote, bila kita buka Keynote. Macam ni bila kita buka Keynote, sekejap mana saya punya ni. Okay. So kat atas ni kalau kita tengok button menu tepi sekali tu presentation Kalau kita tekan presentation tu dia akan pergi kepada senarai file kita lah, macam pages juga lebih kurang. Okay, so sekarang saya tak tekan yang tu dulu dan kanan belah kiri atas nombor 2 ni adalah view untuk slide kita. So sekarang ni kita dalam mode slide view. Kita boleh tengok dalam light table. Okay, so dia tunjukkan ke semua slide ataupun dalam bentuk outline sajalah. Okay, tapi biasanya saya akan gunakan slide view je lah. Senang kita nampak dia punya thumbnail dekat tepi ni. Ya, yang tepi-tepi ni kita nampak okay berapa pages, boleh nampak kita kat page mana semua. And then kita boleh nampak apa yang kita nak buat di tengah ni. Alright, dan di sini adalah sama macam pages juga, button undo. Kalau nak redo, kita boleh tekan lama sikit dia akan keluar button redo tu option untuk redo. Okay. Di tengah ni adalah nama file. So kita boleh tukar nama file ni dekat sini ataupun boleh tukar dekat luar, dekat dalam file folder kita. Okay. Dan di kanan sekali ni pun sama ya, kalau tengok macam pages memang lebih kurang sama, cuma dalam Keynote akan ada banyak function lebih sikit lah. Okay, so kita ada play slide ni, kita ada brush. Brush ni pun menu dia akan bertukar bergantung pada apa yang kita select lah. Kalau kita tak select apa-apa dalam slide ni, dia akan keluar menu ni lah, master, background color ni, title, body, slide number, semua ni lah. Right, bila kita select satu item dalam ni, macam contohnya saya select gambar ni, saya tekan brush. So kita tengok dia punya menu dia berubah Menu dia berubah mengikut item yang kita select. So kita boleh tukar macam ni contohnya. Saya kalau yang dah download the latest version of Keynote, anda akan nampak mana saya ni. Okay. Anda akan nampak ni size and position ni dah boleh tukar secara manually. And then ada rotate kat sini. Kalau
kita gunakan yang version lama tu tak nampak menu ni dengan ni tak nampak, tapi still boleh buat. Cuma tak adalah kita boleh buat secara detail, boleh masukkan angka semua macam rotate. Kalau sebelum ni kita nak rotate, kita tekan kena pakai 2 jari kan. Macam ni saya guna 2 jari ni. Right? Ataupun kalau dah download the latest version, anda boleh gunakan function rotate kat sini. Bila kita tekan, dia ada kat sini. So option yang pertama dekat sini ni, you can rotate 45 degrees, dia skip 45 degrees ni je lah. Okay, ataupun dekat sini yang kedua ni, yang arrow bawah ni, yang kedua ni, kita boleh rotate sikit-sikit. Ya, alright. So senang lah sebenarnya kalau yang dah download yang latest version kalau yang dah update latest version. Okay, ataupun kita boleh juga terus key in kalau dah tahu berapa degree, katalah 45 degree saya nak ni, dah terus key in dan press enter. Dia akan terus tukar lah. Alright, so ini untuk yang dah update. Kalau yang tak update, gunakan jari lah secara manual. Satu jari letak di atas press pada image ni. Okay, satu jari lagi, gunakan satu jari lagi ni untuk rotate, gerakkan. Right, saya rasa yang ni pun dah cover dalam pages so sepatutnya okay ni. Alright, dan the next button kita ada adalah, kita tengok je arrange. Okay, kalau anda select text dia punya brush pun akan keluar lain Okay, brush dia akan keluar menu lain. Nampak kita ada style, ada text, ada arrange ada style, text and arrange. Text ni kita boleh tukar text size apa semua. Ni macam pages juga lah kalau yang dah belajar pages hari tu. Very similar to pages. Right, dan kemudian kita ada button plus. Sama juga macam pages untuk masukkan gambar ataupun nak ambil gambar menggunakan kamera terus, nak record audio boleh, masukkan web video, image gallery, nak insertkan file daripada, and then kalau nak drawing yang tak ada Apple Pencil boleh tekan menu drawing ni untuk gunakan jari anda. Okay, and equation ni untuk yang mathematical equation lah, dan saya tak gunalah sebab saya tak buat content matematik pun. Okay, so kat atas ni kita ada shapes which we will use also dalam sesi kita kali ni, and then yang ni adalah charts yang ni saya tak tunjuk lah, so anda boleh explore sendiri nanti, dan juga table. Okay, right, dan sebelah tu sama juga macam pages, collaboration button so bila kita tekan yang tu kita boleh collaborate dengan orang. Macam for instance peserta yang masuk pertandingan, you all masuk dalam group kan, so ada 3 ahli. So 3 ahli tu boleh collaborate dalam satu file keynote yang sama, jadi tak perlu ada banyak-banyak version file. So how you do it, boleh share option ni ada a few macam kalau nak bagi link saja pun you just press link lah, maknanya bila anyone with the link and then can make changes, ataupun nak view only, macam tu, terpulang lah. So maknanya kalau anyone with the link, bila anda bagi link file ni, diorang buka dan diorang boleh access lah, bergantung pada apa access kita bagi, make changes ataupun view only. Right. Okay, and then kita ada 3 dots ni, 3 titik ni, ini pun standard lah. Kita ada share, export. Dalam Keynote kita boleh export kepada PDF, PowerPoint, movie, animated GIF, images dan Keynote team lah. So ini antara export function yang ada. Alright, and then the rest tu you can explore on your own nanti sebab saya tak nak cerita panjang-panjang kat sini kan. And then yang kanan sekali ni, if you press once, dia akan pergi ke mode non-edit lah, maknanya tak boleh edit. Maknanya kalau saya macam tekan apa-apa kat sini, sekarang saya tekan kat screen saya ni tak edit apa-apa sebab dia tak allow kita untuk edit lah. So yang ni biasanya kalau kita just nak view slide, elok guna feature ni lah supaya kita tak accidentally move the items ke, terdelete ke kan. Okay, so untuk edit, kita just press button edit tu dan kita masuk balik mode yang boleh edit. Okay, kat bawah sekali ni adalah plus button bawah kiri ni Plus button ini adalah untuk tambah slide. So macam contohnya sekarang saya berada pada slide 6 kita nampak dia highlight dekat slide 6. Kalau saya tekan plus button, dia akan keluar slide-slide yang berkenaan dengan theme. So sekarang slide saya ni saya pilih tema yang macam ni lah rupa dia. So dia punya slide-slide pilihan ni semua ikut tema yang saya pilih. Tapi kalau saya tak nak, saya boleh je pilih yang last kali which is the blank slide. Bila saya tekan bila saya press blank ataupun mana-mana slide tu dia akan tambah dekat bawah slide yang kita berada tadi. Tadi kita ada slide nombor 6 kan? So now we are on, so we added a new page on
new slide on slide 7 lah, which is slide 7. Okay, so saya undo balik sebab saya tak nak yang tu ya. Okay, so ini this is just to show the original ataupun menu yang lama ya, macam arrange ni. Sebab saya sekarang ni bila saya ada saya press button brush, nampak saya punya arrange, saya ada extra yang macam saya explain tadi tu lah, ada rotate, ada positioning size dengan position. Okay, yang lama kalau yang tak update lagi anda akan nampak macam ni lah bila tekan brush tu, right? Okay, setakat ni ada apa-apa soalan ke Ustaz kalau dalam, sebab saya laju sikit ni because this one is actually very similar to Pages. Sepatutnya semua dah well versed jugalah kalau anda dah start buat Pages tu. So far tak ada lagi. Ya, okay. Nanti kalau ada let me know sebab Okay. Mungkin saya akan bullet train sikit kan perasan. Cakap non-stop kan, laju je. Alright, so next one ya, we'll go to drawing in Keynote. Okay, this one pun similar dengan apa yang you all dah buat dalam Pages . So okay, dalam your workbook, so sekarang semua boleh buka workbook lah. Buka workbook, slide nombor 2 untuk dekat workbook anda, slide nombor 2. Alright. So sekarang sebab saya ada Apple Pencil, so saya akan gunakan Apple Pencil saya. Yang tak ada Apple Pencil, you can just press the plus button and select drawing tadi ya. Kanan sekali tu select drawing yang second last tu. Okay, macam dalam screen ni. Okay, semua dah ni ya, dah ready untuk start melukis ya. Okay, so saya just nak tunjukkan dalam page ni nothing much. I just want to recap balik all the tools yang ada dalam drawing mode ni lah. Okay, so macam saya bila saya guna Apple Pencil, saya just tap dekat screen, dia akan automatic masuk ke drawing mode. Macam ni kita nak tahu satu dia punya orang kata ni yang kita nak tahu kita dalam drawing mode, satu kita nampak tools kat bawah ni. Macam bila saya press tu dia akan buka. Okay, and satu lagi kita nampak kat atas ni, instead of presentation dia keluar text done. Maknanya dia tunggu kita dah habis drawing, kita press done tu baru dia masuk balik ke slide editing mode. Okay, so sekarang kita berada di mode drawing. So yang kiri sekali ni sama macam dah diterangkan dalam Pages ya. Yang ni bila kita pilih untuk scribble ya. So bila kita tulis, saya pun tak tahu kenapa saya tulis perkataan ni. Okay, so terselect kat atas tu kan dia keluar gitu. Sorry, kita select kat bawah ni. Okay, macam ni bila saya tulis dia akan automatic tukarkan kepada teks, right? Okay, yang ni you all pun boleh explore sendiri. Saya tak nak tunjuk banyak-banyak kat situ because yang tu bukan yang utama. Yang utama kita akan guna adalah mostly yang the rest ni lah. The second pen ni ataupun kita panggil marker pun boleh. So sekarang ni dakwat saya warna putih tu ya. So saya pilih, bila kita select pen ni, kita tekan lagi sekali dia akan nampak the mata pen dia, ketebalan dia. And then yang kat bawah ni adalah yang saya select ni is actually, boleh nampak tak? Dekat screen nampak macam tak gerak saya punya slider tu. Okay, yang bawah ni yang saya select ni is actually dia punya opacity of the color yang kita select. So kalau kita select, contohnya saya select hitam tekan lagi sekali, nampak bila kita gerakkan makin kurang so dia punya dakwat tu makin transparent lah. Right, and then apa lagi kat sini, okay normally saya akan pilih yang ketiga ni. Ini terpulang lah sebab dia punya effect tu cuma ketebalan tulisan kita tu lah. Lukisan kita kalau kiri sekali ni nampaklah macam pensel sikit ataupun macam pen lah. Yang tengah sikit ni pen yang tebal sikit, kanan sekali ni jadi macam marker macam tu contoh dia. Alright, sorry. Okay, so next one is macam pencil. So bila kita tulis tu, bila kita tengok betul-betul dia ada macam, ada rupa macam pencil punya effect tau melukis kan. Alright, kalau yang kanan salah tool tu saya kat bawah ni yang kanan dia tu adalah crayon. Bila kita tulis tu nampak macam crayon. Yang ketiga terakhir ni adalah fill color. So bila kita melukis, katakan saya lukis bulat, saya nak fillkan warna biru, saya tekan balik fill color ni, dia step sekali je dalam bulat tu, so dia akan fill up automatically. Janji kita punya line ni bercantum lah, right?
Okay, yang sebelah dia ni adalah eraser. Standard lah, erase nak padam sikit-sikit je. Ataupun kalau nak cepat, nak padam keseluruhan je, kita boleh gunakan ni lasso tool ni ataupun selection tool. Kita boleh lukis di keliling benda yang kita nak select. Kita boleh ada few option. Bila kita select tu ada few option kat situ keluar. Boleh separate, duplicate, resize, delete, copy, cut. Sekejap lagi saya explain apa benda separate tu ya. Okay, so ataupun kalau kata nak delete dia terus satu line ni, just tap sekali je kat line tu, dia akan select terus satu line tu dan tap delete. Okay, so itu drawing. So far okay tak part ni? Yang ni semua sepatutnya dah familiar lah sama je lebih kurang macam pages. Okay, saya akan teruskan ya. Kalau ada soalan please put it in the chat box. Okay, untuk dalam workbook anda dalam slide 3, okay, saya ada letakkan gambar ataupun image grafik wanita ni. So actually saya punya image, saya punya karakter yang kalau kita tengok daripada cerita saya tadi tu, karakter saya yang ni, this lady ni, asal dia saya ambil daripada gambar yang sebelah ni, nampak lain kan? So bila kita trace gambar, kita tak semestinya follow 6 biji macam gambar tu. So kita sesuaikan dengan cerita kita. Because dalam cerita saya nak tunjukkan dia tengah berdoa. So how we do this? Mula-mula tu kita select gambar yang kita nak tracing tu seperti biasa macam yang telah diajar dalam pages punya workshop tu. Pilih style, okay. Kurangkan opacity. Kenapa kita kurangkan opacity? Sebab kita nak kita punya drawing tu nampak lebih ketara. Kalau tak nanti tak dapat bezakan mana satu dakwat kita, mana satu yang original picture. Okay, so now anda boleh start tracing. Yang ni kita buat laju-laju sikit ya, sebab yang ni pun sepatutnya dah tahu. Okay, contohnya macam ni lah. Saya trace nak muka dia. Okay, boleh nak ikut sebiji pun boleh sebab ni kita punya lukisan kan. Ataupun macam ni contohnya saya nak tukar tangan dia, saya letak atas sikit macam tu instead of right. Mungkin macam tu lah. Tapi bila lukis sendiri tu macam tu lah kalau kalau yang kreatif dan pandai melukis tu cantik lah jadi. Kalau tak jadi macam saya ni lah. Tangan dia dah kerupa ni. Okay. Right. So mata mungkin saya nak buat dia mata macam ni je, tersenyum. Right. So now saya boleh fill in colour ataupun kalau tak nak takut nampak confused, you can just buang dulu yang belakang ni. Right. Belakang ni nak buang ke, nak tak tepi ke. Alright, so then kita back to drawing mode. Pergi dekat fill in. Saya fill in colour biru kat tudung. Ini contoh je lah, ini boleh pilih colour lain Alright, muka, kulit muka ni biasa saya ambil gambar bawah ni. Tangan. Ini kita boleh tengok sebab kadang-kadang bila fill in tu nanti ada certain area tu tak kena kan. So macam ni tangan dia, nampak tak? Dia putih ni, jari dia ni. So kita besarkan sikit sama ada kita tap lagi sekali dalam tu ataupun kita just draw je balik guna fill color ni punya tool ni. Just draw je balik. So bila kita draw dia akan automatic warnakan kawasan yang kita draw tu Alright. So ini baju dia, let's say lah baju dia kuning. Okay. So nampak tracing kan, senang kan? Kalau orang tak pandai melukis tu ni saya buat laju-laju jadi nampaklah apa tu tak kemas sangat. Kalau buat sangat cantik so slow tu kemas sikit lah jadi. Right? Okay, ni terpulang pada kreativiti masing-masing dan kesesuaian dengan cerita yang kita tengah sampaikan tu lah. Right, setakat ni ada soalan? Kalau tak ada saya akan teruskan lagi sebab ini pun kira ulang kaji ni. Sebab yang animation kita tak sentuh lagi. Okay, saya teruskan dulu, kalau ada soalan bagi tahu ya. Alright. So next is using shapes in Keynote. Okay, bila kita buat animasi ataupun buat lukisan di Keynote, tak semestinya kita lukis sahaja semua. Since kita ada shapes, okay. Macam ni using shapes. Kalau anda lihat dalam dekat skrin ni, gambar yang budak perempuan ni termenung dekat tingkap ni, this is my drawing yang I did tracing on this. So saya buat tracing. In fact, sorry kena minum air sekejap ni. Tiba-tiba tekak gatal.
Okay, kalau kita tengok sini, actually ni gabungan dua gambar yang berbeza. Saya ambil gambar budak perempuan ni, saya trace, lepas tu saya trace pula gambar tingkap, and then dah jadi satu lukisan lah. Saya gabungkan jadi satu macam lukisan macam seorang budak ni duduk kat tingkap. And as for the clock tu, it's actually shapes saya tak lukis pun yang tu. So apa kita buat kat sini, shapes ni, saya tekan done dulu. Saya dalam mood melukis tadi. Alright, so yang ni actually kalau kita tengok, saya ungroup ni. Nampak tak? Dia sebenarnya ni, yang ini adalah shapes, yang ni adalah drawing saya. Okay, so kita boleh combine penggunaan shapes dengan drawing macam shapes ni bila kita nak dapatkan dia plus menu yang kedua dari belah kanan tu. Okay, yang ni So dia ada macam-macam kat sini kan. Kita dah belajar dalam pages kan, kita ada macam-macam shapes dalam ni. Right, so yang ni saya gunakan shapes clock. Kalau nak search pun boleh, kalau Ece nak cari. Okay, boleh search. Alright, so saya combinekan nampak. Macam mana nampak shape ni nampak macam rupa lukisan juga kan? Sebab ada border dia tu kan. Okay, so how do we do that? Okay, let's do it together. Pergi dekat slide nombor 4. Of your workbook lah. Sorry. Okay, ada satu lagi menu yang anda boleh gunakan kalau anda dah update kepada Keynote version 11.0, which is selection. Macam sekarang ni boleh saya nak select dua item. Kalau katakan tak update lagi your Keynote, the way you select things on your slide ni sama ada boleh drag macam ni tekan satu tempat, bila dah keluar petak tu kita drag bagi kena objek yang kita nak select, dia akan select. Right? Ataupun kita boleh select satu and then tekan your finger to stay on that image and then the other finger tap on the other image. Okay, so dia akan select juga. Okay, so untuk Keynote yang dah update, you can use another function which is easier kalau nak select banyak-banyak objek. Kalau kita tekan sekali, nampak tak kat menu atas ni? Kalau yang dah update, dia akan ada menu select objects ni. So when you press select object, dia akan masuk mode select object nampak dia ada kat sini menu ni. Select all, kalau saya tekan ni dia select all, everything on this slide. Kalau tak nak, dia select all. So saya boleh select je yang mana-mana, saya tak perlukan dua jari, saya guna satu jari je ni. Satu tangan ni saya letak dekat pinggangnya. Okay, so saya gunakan satu jari and saya select dua-dua kereta ni je. Once I'm done, so I press done. Okay, so dia select dua-dua image ni. Okay, so ni adalah beberapa cara untuk kita select image. Okay, so now kenapa saya select, sebenarnya saya nak buat tepi ni je. Okay, so kecilkan. So you have this image kat dalam your in your workbook. So macam mana saya buat bagi nampak macam kita lukis padahal sebenarnya benda ni image shapes je. So what we do is pergi dekat button plus. Okay, nak senang, nak cepat, kita just type car. So dia akan keluar lah semua yang berkaitan dengan car. Yang diamond carat pun ada keluar juga sebab ada perkataan, ada huruf CAR dia. Okay, so pilih mana-mana yang you all nak, tak kisah mana-mana. Untuk sampel ni saya ambil contoh car yang ni lah. Right? Enlarge sikit. Okay, setakat ni bagi thumbs up sikit dekat emoji thumbs up sikit kalau yang okay semua. Okay so dah select image tu, kita tukar colour dulu. Pergi dekat style. So up to you, pilih je colour mana. I like purple, so I'm gonna choose purple. Right, okay, kat bawah tu kita nampak ada border this one, border. So tap dekat border tu. And then dekat border ni kita boleh pilih colour apa. So kalau macam contohnya lukisan saya ni semua saya gunakan pen warna biru. So saya boleh pilih biru lah instead of black. Pergi dekat colour, boleh pilih biru contohnya. Sekarang tak nampak kan? Kita tebalkan sikit. Ni width ni. Ikut kesesuaian. Macam tengok dekat pensel saya mungkin saya guna tebal macam ni. So kita boleh pilih tebal macam ni. Kalau nampak nipis je lah. So for now I want to use black je lah. Sebab saya punya pen biasanya saya gunakan black je. Okay, macam mana ada efek nampak macam guna pensel ke crayon tu kan. So yang tu adalah berada di style. Ni bawah border ni. Okay, style, tekan style. Okay, nampak ada macam-macam style untuk line ni. Ada yang dot-dot, ada putus-putus, ada yang ni macam crayon tadi pun ada.
Yang ni macam brush sikit so boleh pilih and then tekan OK lah. Dah okay, dah habis tu dan tekan balik di slide. So nampak tak ada efek macam seolah-olah shape ni dilukis oleh kita. Okay, so ini satu trik lah untuk kira tak perlu kita lukis semua benda sebab shapes ada banyak benda dalam tu. Dah ada banyak shapes, so kita certain things yang dah ada tu kita guna je. So kita just tukar sesuaikan dengan kita punya drawing yang lain. Alright, boleh ya? So using shapes So I'm going to the next slide. So on your workbook di slide nombor 5 Okay, dalam feature yang ni saya nak tunjukkan macam mana anda boleh break apart your shapes. Macam ni hot dog ni, sausage ni ataupun hot dog ni, kalau ini ada daripada shapes So kalau kita search hot dog, nampak tak hot dog kat bawah tu? Okay, untuk feature break apart ni yang kita nak guna ni, hanya shapes yang ada garisan putus-putus je. Macam contohnya yang hot kat atas ni, chili, teko ni, api ni, kita tak ada, dia tak akan keluar function break apart sebab kita tak boleh break apart dia di satu item je. Macam hot dog ni kalau kita tengok dia ada 3 item kat situ kan, macam seolah-olah gabungan 3 pieces of item there, image then kita boleh break apart. So katakan okay, sekarang anda pilih hot dog dah pilih hot dog tu, tekan dekat hot dog ni and then pilih button brush, pergi dekat arrange yang kanan sekali ni, bawah sekali ni ada break apart. So if you choose shapes yang tak ada macam segment ni, button break apart ni tak nampak lah, tak ada lah sebab memang tak boleh buat. Okay, so bila ada button break apart ni maknanya you can break apart this image ataupun this shape. So saya tekan break apart, so apa jadi dia akan pecahkan kepada bahagian-bahagian ni right. So apa fungsi kita pecahkan untuk bahagian-bahagian ni? Satu, kita boleh rearrange balik shapes ni, kita guna ikut kesesuaian kita. Satu lagi kita boleh color berbeza sebab shapes kan by default dia memang satu color je kan. So untuk nak colourkan dia berbeza-beza, takkanlah kita nak buat hot dog sausage ni semua biru je ataupun semua hijau je kan. Nak buat roti dia, roti warna coklat takkan semua dengan daging-daging dia pun coklat kan. So nanti tak nampak realistik lah. Okay, so bila dah break apart tu ni, you can just simply colour berbeza-beza lah. Okay. Alright, so roti dia katalah roti ni special sikit macam roti Korea burger Korea apa tak dekat McD ke mana tak yang ada burger warna hitam tu Siapa pernah rasa? Saya tak pernah rasa pun lagi tu. Okay, boleh break apart ni Ni very simple, janji faham macam mana fungsi break apart ni. So dah berjaya ke colourkan sausage on your workbook? Tak ada soalan setakat ni Ustaz? Ini semua Tak ada lagi. ni. Alright, so we'll go to the next slide. Okay, kita tak masuk animation lagi ni, kita baru play around dengan drawing and shapes Okay, so this feature actually ada banyak kalau kita tengok kat sini. Kita ada kat bawah ni kalau tengok dia dekat menu brush Okay, bila dekat menu brush dekat bawah ni combine shapes. Dia ada banyak, ada 4 jenis kat sini. Tapi untuk latihan kita sekarang ni saya cuma tunjukkan satu. Dan if you notice dekat bawah sekali your workbook, you will see ada DIY exercises ni. This one nanti based on exercise yang kita buat satu ni, you all nanti dah habis session ni, you all try 3 exercises yang lainnya. Saya dah letak nota kat sini. Setiap page ni ada nota Kalau kita kecilkan nampak tak ada nota, ada notes kat situ. Ya, ada notes ni. So ikut je instruction dekat notes tu, try buat jadi ke tak. Okay, kalau tak jadi boleh tanya kat dalam group Telegram tu So back to your slide number 6 and 7. Okay, dalam your slide saya dah masukkan 3 shapes Ini semua daripada shapes daripada plus and dekat ni lah area shape ni. So all these 3 So saya masukkan slide baru. So kita buat together yang ni. Right, so
ambil tiga-tiga shape ni. Dalam your slides dah ada ke belum shape? Saya lupa pula. Kalau tak ada, boleh search dekat shapes ataupun dah ada Okay, so just use it. Okay, so sekarang saya nak buat jadi macam van. Kan ingat tak kalau dia buat promotion, dia letakkan macam replika di atas kereta ke atas van kan. So saya nak buat macam itulah, replika donat di atas van ni. So apa saya buat, van ni kita besarkan sikit. Yang ni terpulang pada kreativiti masing-masing kan, nak arrange kan. Okay, make sure letak rapat-rapat sini lah. Letak tak rapat pun boleh juga. Tapi kalau tak rapat tu, you might as well guna group je. So sebab saya nak tunjukkan combine lah. Okay, so ni saya tukar sikit donat dia. Okay, so saya dapat macam ni. Semua orang dapat macam ni tak? Dapat buat macam ni tak? Dah arrange tiga-tiga ni bagi arrange lebih kurang macam yang saya buat ni Okay, so anda boleh colourkan, tapi kalau kita nak combine shapes, no point actually colourkan berbeza-beza sebab bila kita combinekan shape tu dia akan jadi satu colour juga, dia jadi satu colour hitam shapes ni So sekarang ni kita jangan sentuh hal colour lagi. Kalau nak buat colour berbeza-beza then you use group aja. Macam mana pusing donat Okay, kita pakai rotate Saya tunjukkan. Ni tak nampak ni actually. Kalau anda dah update your keynote kepada version 11, what you do is tekan dekat image tu. And then pergi dekat brush, arrange dan dia ada rotate kat sini bawah ni Sini rotate. Kalau anda tak ada lagi ni, maknanya anda tak update lagi keynote anda, you just use your finger je. Dua jari, saya gunakan jari telunjuk dengan jari tengah, tangan kanan saya. Jari telunjuk saya tap atas gambar ni, jari tengah ni saya pusingkan. Jari tengah ni saya gerak-gerakkan. Okay, dapat Alright. Okay, so bila dah ada tiga ni, kita select. So boleh nak gunakan select paling mudah dan paling saya dah biasa, saya gunakan select macam ni je. Tap somewhere on the screen sampai dia keluar 4 segi tu, and then you drag that square tu sampai dia highlight semua. Dia dah select semua yang kita nak. Okay, so kita dah select 3 objek ni So now what we do is we go to brush. Yang ni semua follow Jangan tercicir, nanti kan confused. Okay, pergi kat brush. So bila kita tengok dekat bawah sekali tu, ada combine shapes kan. So yang kita nak guna untuk exercise sekarang ni ada unite, yang the first one tu. Apa unite ni buat adalah dia akan combine semua shape yang kita highlight ni menjadi satu shape. Okay, so saya press combine. So sekarang dia jadi satu shape. Nampak tak? Okay, when I enlarge yang ni, so saya tak boleh select donat tu je sebab dia jadi satu shape baru. Right? And what you can do is kalau kata shape ni anda rasa akan gunakan lagi nanti, you can save it in your library, shape library tu. Tekan sekali kat sini, dia akan keluar ke atas sini, add to shapes. So kalau saya tekan add to shapes, dia akan masuk kat dalam shape saya dekat ujung sekali ni, my shapes ni. Nampak tak? So these are all the shapes yang saya dah buat sendiri. Yang kecuali yang first one tu saya copy dari siapa saya tak ingat. Tapi dia masuk dalam shapes lah, saya dah save dalam shape saya. Okay, macam ni karipap. Tak ada karipap dalam shapes ni jadi saya buat sendiri. Kuda ni actually unicorn. Tapi saya buang dia punya tanduk tu, so saya savekan sebagai kuda. Right? Okay, so that's how you save your shape. Okay, the same teknik ni anda buat untuk latihan yang last kali nanti tu buat sendiri. Ikut je instruction dia. Kalau tak faham nanti tanya dalam group Telegram, so kita akan go through ataupun kita akan bantu. Right, so saya nak go through the next one Kita tak masuk lagi ni animation ni. Okay, so ni saya buat laju-laju juga, okay. So shapes plus drawing dalam set anda kita ada, yang ni saya dah buat siap sebab kita tak nak buang masa melukis So what you see on the screen is layar ni is actually a combination of shape bulat. Saya buat sini okay, saya ungroup. Okay, kalau ungroup tu nampak sebenarnya dia ada banyak. So tak nampak bila dia buat belakang tu.
Okay, yang ni saya draw. Nampak Yang the rest ni bulat-bulat ni adalah shapes. Shapes yang saya dah tindih-tindihkan. Lepas tu dah nampak bentuk tayar kan, and then saya lukiskan atas ni. Okay, guna using your Apple Pencil ataupun your finger, masuk ke drawing mode tadi, lukis-lukis ke atas tu, and then what you do is dia akan jadi objek yang berbeza-beza lah, but untuk jadikan dia satu objek, kita combine, kita groupkan lah. How do we group it? Macam tadi select image ni semua. Okay, dia akan keluar atas tu. Menu tu dia akan keluar automatic. Itu ada group ujung sekali tu. So tekan group. So kalau kita combinekan macam ni, kita groupkan macam ni, dia akan retain colour lah sebab yang ni ada drawing kita kan. So apa colour yang kita select tadi dia retain lah. Kalau yang shapes tadi tu bila kita guna combine tu dia akan jadi hitam automatic. Right? Boleh setakat ni? So okay, so kita masuk ke the key of our lesson today. Animation so far tak ada apa-apa. Kalau ada apa-apa please let us know. Okay, so kalau if you notice dekat screen ni saya tunjuk sampel Okay, bila kita berada dalam animation mode, menu-menu dekat screen kita ni nanti yang atas ni semua ni kita akan nampak jadi macam ni. Dia ada biru and then button-button dia pun tukar dan kita ada button lain kat bawah ni. Right, so itu bermakna kita berada dalam animation mode. So kita nak animation editing mode lah. Right. Hilang pula dalam ni. Actually dalam ni sepatutnya saya punya sampel tu. Okay, do you remember my sample yang ni? Saya buka saya punya book sekejap kita tengok balik lagi sekali. Okay, this page. Kita tengok lagi sekali. So ada beberapa animasi yang kita boleh tengok dalam ni. Satu kereta ni bergerak, nanti lepas tu akan ada budak perempuan dekat tingkap daripada besar jadi kecil. Lepas tu nanti ada drawings kat tepi and ada snow falling. Itu semua animasi Okay, and kita tengok sekejap sekali lalu. So kita nampak ada beberapa animasi kat situ So I will show you how to do some of those animations. Okay, so go to your slide 10 of your workbook. Okay, kat sini saya dah letak siap-siap drawing budak perempuan ni duduk berada di tempat sejuk lah and then dia tengah tunggu snow falling. So how we do that? Snow tu saya bawa ke tengah sikit Snow tu saya pakai shapes. So kita pergi dekat shapes plus you can just type snow. Dia akan keluar snowflake tu. Okay, select dua-dua snow ni. Semula saya nak satu snow yang pertama ni. Dia besar tak apa, kita bawa je tepi ni dulu. Sorry. Dia pula yang gerak. Okay. Satu lagi kita pilih snow satu lagi ni. Alright. So untuk snow ni, saya tak naklah dia besar-besar macam ni kan. Snow tak logik lah dia besar, kita kecil sikit. Tapi bila dia kecil kan nanti you have ni sikit lah. So you have to enlarge your slide ni. Letak nanti agak payahlah nak gerak-gerakkan lagi. So saya nak letak kat atas ni, saya letak atas ni. Right. So animasi tadi. Tekan sekali dekat salah satu snow ni Nampak tak atas sekali ni kanan, sekali ni ada button animate. Tekan animate. Okay, so sekarang kita berada dalam animation mode lah.
Right, so dalam animasi mode ni yang penting kita kena faham kita ada add build in, add action dengan add build out. Apa maksud add build in, add action dengan add build out ni? Bila kita masukkan atau kita gunakan add build in ni, dia ada banyak bila kita tekan tu dia ada banyak. So ni animasi dia akan tunjukkan tu shimmer, tu effect shimmer, dia ada effect-effect macam ni flame. Nampak So tak perlu pening-pening lukis api ke apa, boleh guna kat animasi flame ni. Ni fireworks. Right, so boleh explore nanti, ada banyak-banyak ni. Yang macam yang saya punya yang intro slide saya tadi, ada gambar saya jatuh. Kan saya gunakan ni, effect anvil ni. Anvil ni. Dia jatuh macam jatuh dari atas. Okay, so yang ni saya tak nak gunakan yang ni. Saya tak gunakan add build in sebab saya delete dulu. Okay, add build in ni maksud dia initially kita tak nak dia berada dalam slide. Maknanya bila kita buka play slide tu asalnya grafik tu ataupun objek tu tak ada dalam slide tu. So bila kita tambahkan add build in macam contohnya saya tak sparkle Okay so bila saya playkan slide ni, tutup ni dulu. Yang play kat atas ni kita boleh tengok balik. Bila saya play tu, nampak originally tak ada snowflake tu. Lepas tu baru dia keluar. Itu maksud dia add build in. Okay? Right. Tapi untuk snow ni saya tak nak guna add build in sebab saya nak dia macam jatuh daripada atas. So saya tak perlu gunakan feature add build in. Okay. Sebelum tu kita tukar dulu warna snow tu tukar dulu your snow colour, buat putih ke ataupun grey sikit. Kalau putih nanti takut dia jatuh kat screen kita tak nampak kan. For the purpose of this exercise, kita tukarlah biru sikit ke. Right? So saya bawa dia pergi atas pada slide, maknanya saya nak dia berada di luar slide. Maknanya bila kita play slide ni kita tak nampak snow ni. Sebab dia berada di atas tu, tapi dia sebenarnya ada lah. Okay, so we go back to animation mode, tekan satu and then tekan animate. Dia akan masuk balik animation mode ni Okay, so saya nak letakkan action. Add build out ni maksud dia, yang kanan sekali ni, add build out ni maksud dia bila kita play kat animasi tu nanti dia akan hilang. So macam kalau kata nak tunjukkan snow tu jatuh-jatuh lepas tu dia terus hilang, so kita boleh gunakan add build out. Tapi untuk exercise kita ni saya just nak gunakan add action. Lakukan untuk objek yang memang dah ada dalam slide kita lah. So untuk this particular animation saya gunakan create path. Create path. Dia automatic masuk ke sini. Aku nak tahu macam mana boleh termasuk dalam. Ada soalan saya dengar suara ni, ada yang nak bertanya ke ataupun terlupa nak off mic ke? Okay, so dalam create path ni kita ada, dia ada bagi dua sini, nampak tak? Satu ni macam smooth sikit, satu ni macam tajam-tajam. So bila kita pilih yang smooth ni, kalau kita buat dia berlekuk-lekuk macam tu, dia akan follow lah. Kalau kita pilih yang clear, kalau tak nak, kalau kita pilih yang tajam ni, dia bila kita buat lekuk-lekuk tu dia macam tu, macam zigzag sikit. Okay? So untuk snow ni tak nak lah macam tu kan, sebab nanti nampak tak realistik. So I'll use this one and then buat macam turunkan dia, kat mana kita nak dia turun. Okay, sampai ke tanah ni. Right. Okay, tekan done. So animasi tu and then bila kita dah pilih, bila tekan done, so dia automatik akan keluar kat bawah ni apa animasi yang kita dah pilih. Which is tadi motion pass Then kita boleh tengok pula apa yang kita boleh adjust Tekan dekat motion pass ni sekali. Dia akan keluar menu lain kat dalam ni, iaitu boleh adjust duration. Duration ni maknanya dalam masa 1.9 saat ni snow ni akan jatuh sampai ke bawah. So kalau kita tambah duration panjang sikit, dia akan jatuh pelan-pelan lah. Kalau nak jatuh laju-laju, lower down the duration. So dalam ni kita nak contohnya dalam 2.5 seconds, kita play dan tengok lajulah juga kan. So maybe 3 saat ke macam tu. Okay, acceleration align to path ni maknanya bila kalau macam objek nampak tak gambar ikan tu, kalau macam contoh ikan tu, kalau gambar tu kita letak dia melintang, kalau kita tak tekan align to path, dia akan turun secara melintang macam tu. Macam juga ni,
snow ni, kalau kita tengok, kalau tekan align to path, dia macam berpusing-pusing sikit. Ya, sebab dia follow. Macam ikan tu kalau katakan kita buat gambar ikan tu, dia akan nampak ikan tu macam terpusing, ikut line tu. Right, itu yang you all boleh try nanti ya. And then rotation, kalau nak dia berpusing, sambil dia jatuh tu dia ada rotation ya. Sambil dia jatuh tu, dia berpusing-pusing sikit. Okay, and ni boleh play around tengok ya. Okay, so acceleration ni dia ada non, is in, is out. Maknanya kalau non ni maknanya dia akan jatuh daripada atas sampai ke bawah dalam kadar yang sama je. Dia tak ada yang, kalau is in, is out ni dia macam nanti dia slow sikit, lepas tu sampai bawah dia dah tengah dia laju sikit, sampai bawah dia slow. Okay, so ni pun you can play around. And yang lain ni abaikan dulu. So tekan OK. Okay, bila dah OK saya puas hati, saya nak gunakan animasi yang sama ni pada snowflake yang kedua tu. So saya tekan sekali, keluar dulu ni. Okay, keluar daripada tadi tu, sekarang nampak add transition ni je kan. Okay, tekan balik dekat snowflake tu. Right, and then tekan lagi sekali, dia akan keluar menu kat atas, nampak tak? Copy animation, delete animation. So what I want to do is I want to copy this animation and then tekan dekat snowflake yang kedua, tekan lagi sekali, pilih paste